Baik. Menghasilkan dan menyimpan data. Tadi cikgu letak gambar ya. Sekarang cikgu nak gantikan gambar tu dengan data ataupun perkataan ataupun teks. Data laman web terdiri daripada, okey, kita boleh tulis terus. Yang ini kita tulis terus pada kita punya HTML, PHP. Ini kita selitkan. Yang B ni kita selitkan. Ataupun cara ketiga, kita import daripada dokumen file ataupun satu lagi pengkalan data. Ya. Jadi kita import ni daripada dua, sama ada daripada file ataupun daripada pengkalan data. Untuk hari ini, cikgu akan jelaskan macam mana kita import data daripada file. Kalau sempat nanti cikgu tunjuk daripada pengkalan data ya. Okey. Dan bahasa ataupun arahan yang boleh memanggil ini hanya PHP. Jadi kita akan gunakan arahan PHP. HTML dia tak boleh nak panggil pengkalan data, dia tak boleh juga nak panggil file text. Jadi kita terpaksa gunakan PHP ya. Baik, arahan nanti ialah file open. Ini adalah sejenis fungsi, iaitu fungsi untuk membina. F open ni adalah untuk buat file. F open buka kurungan tutup kurungan. Dalam kurungan nanti ada parameter ya. Nanti cikgu tunjuk apa parameter dia. Kemudian kita tulis ataupun kita simpan kandungan ke dalam file ini. Biasanya kandungannya adalah teks. Kalau kandungannya grafik, kita kena gunakan cara yang kedua tadi. Iaitu dengan menggunakan arahan IMG yang kita tulis pada hypertext. Okay. Baik. Untuk membina file dan menyimpan, kita akan gunakan fopen dan fwrite. F ni adalah file open, file write. Kedua-duanya ni adalah fungsi terpendam. Ingat lagi minggu dulu cikgu ada ajar, minggu bila cikgu pun tak ingat, tapi ada cikgu ajar kepada kamu tentang fungsi terpendam. Jadi kita tak payah codingkan dia panjang-panjang, kita cuma tulis nama dia sahaja. Okey, kita tulis nama dia fopen, fwrite. Okey. Baik, macam mana kita nak tulis? Okey, ini contohnya. Binakan satu file, nanti kita save dia sebagai halaman1.php ya. Okey, sama juga coding yang tadi. Kita cuma padam tempat yang kita masukkan grafik tadi. Kita akan tukarkan dengan teks. Teks kita sekarang adalah salam kunjungan ke RMC. Baris pertama, baris kedua, kami sedang belajar penskripan web. Teks ini akan kita simpan ke dalam file yang bernama data.txt. Sekarang ni kalau kita tengok sekejap ya, kita cuma ada kita baru ada 2 file dekat dalam kita punya root. Jadi nanti kita akan tambah 2 lagi file ya. Okey, file pertama yang kita tambah ialah yang ini, iaitu halaman1.php. Dan file yang kedua kita tambah adalah data.txt. Kamu boleh namakan sebagai nama lain, tak semestinya ini. Halaman ni pun kamu boleh namakan lain, tak semestinya macam ini. Cuma dekat dalam data.txt ni, cikgu akan masukkan perkataan salam kunjungan. Bukan cikgu yang masukkan, tapi fwrite yang akan masukkan. Masa nak buka ataupun nak bina data.txt ni, fopen yang akan bina. Arahan-arahan dia sangat panjang, dan dia telah built-in ataupun terpendam dekat dalam PHP ni. So kita tak payah tulis coding dia. Kita tulis nama dia sahaja. Fopen buka kurungan tutup kurungan. Yang ini dia punya parameter dia. Parameter untuk fopen adalah nama file diikuti arahan W, write ya. Kemudian parameter kepada fwrite, buka kurungan tutup kurungan, dekat dalam dia adalah pemboleh ubah untuk fopen, pemboleh ubahnya ffile. Kalau kat sini kita namakan lain, kat sini kita tulis lain lah. Diikuti oleh dia punya string dia. Tapi kalau string ini ada pemboleh ubahnya dekat atas, katakan kita buat pemboleh ubah $text, kita tulis yang ini sebagai dia punya input nilai dia. Jadi dalam dia punya parameter ni kita cuma tulis fwrite, $file, $text, tutup kurungan. Kita boleh tulis semua string ni berada di luar
tapi letak dia punya pemboleh ubah. Tapi untuk ini, cikgu terus tulis kat dalam ni supaya ringkas. Dan jangan lupa, bila proses ini tamat, kita tutup file ni. Arahannya F close. Buka kurungan, tutup kurungan, nama file yang kita nak tutup, iaitu $file. Kalau kamu ingat lagi, simbol dollar ni untuk menunjukkan dia tu adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dalam PHP, kita letak tanda dollar. Kalau hari tu kita belajar JavaScript, pemboleh ubah untuk JavaScript, simbol dia VAR. Untuk PHP ni senang, simbol dollar. Okey. Dan bila dia coding PHP, dia mesti bermula di bawah ataupun selepas tanda buka PHP dan mesti berakhir sebelum tanda tutup PHP. Ini tanda buka PHP dan ini tanda tutup PHP. Baik, nama ni tak semestinya ini boleh nama lain Okey. Dan bila siap coding ni, kita simpan dalam halaman 1. Di mana kita simpan? Dekat dalam root. Bila kita save ini, maksudnya kita sudah ada 3 file, iaitu file index tadi, file image dan file halaman 1. Bila kita uji lari dia ni, wujud satu file yang keempat, iaitu file data.txt. Okey, sekarang kita uji lari dia gunakan pelayar web. Tulis URL dia 127.0.0.1 root saya halaman 1.php. Ini kita terpaksa tulis sebab dia namanya bukan index. Bila namanya bukan index, kita tulis penuh, iaitu halaman 1.php. Keluar sama macam tadi, cuma di tempat grafik ni sekarang dia keluar 64. Apakah dia 64 ini? 64 ni adalah length ataupun size kepada salam, apa tadi teks dia? Salam kunjungan ke RMC, kami sedang belajar penskriptan web. Jika kamu bilang daripada S sampai web tu ada 64 aksara termasuk selang. Selang tu kita kena bilang Setiap satu aksara tu dia bersamaan dengan 1 byte. Dia punya size dia ataupun 8 bit. Maknanya huruf S tu 8 bit. Kalau byte sama dengan 1 byte. Selang tu walaupun tidak ada perkataan, dia juga bersaiz 8 bit ataupun 1 byte. Bila kamu campurkan semuanya, dia ada 64 byte. Jadi ada 64 aksara lah. Okey. Jadi bila kita semak sekali lagi dekat dalam root, lepas kita uji lari tu, wujudlah data.txt ni. Ini yang file kita save tadi, ini yang sebelum ini. Okey. Baik. Ini yang baru kita hasilkan Okey, setakat ni faham tak? Ada pertanyaan tak? 1 jam dah cikgu cakap ni. Faham tuan. Okey Okey tuan. Okey, bagus. Kalau tak faham cepat tanya Tak apa, nanti cikgu akan buat dia punya tunjuk cara je, demonstrasi. Cikgu akan ulang balik yang ini. Okey, bila kita buka file data.txt tu, ini bukan kita tulis. Ini yang tulis adalah PHP. Okey, tengok cara PHP tulis. Salam kunjungan, koma ke RMC titik. Ini satu baris. Tapi baris kedua nampak dia langkau jauh Tapi kita jangan risau. PHP langkau jauh, tapi browser nanti masa baca dia akan tarik ke depan Kami sedang belajar penskriptan web. Baik, kita tak percayalah dekat 64 tu Cuba kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Selang ni kena bilang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ni macam dua selang ni 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
Cikgu rasa ni macam dua selang ni. Ini 9, ni pun dua selang, 60. Tapi komputer kira 64 ya. Cukuplah tu dia kira agaknya ya. Cikgu tak perasan macam selang dia ni lebih ya. Okey. 64 tu menunjukkan bahawa dia ni adalah 64 aksara ya. Jadi dia akan jadi 64 byte. Setiap satu byte tu 8 bit. Dalam soalan kalau periksa dia jahat sikit periksa ni. Kadang dia tak tanya berapa byte. Dia jahat dia tanya berapa bit. Bila ditanya berapa bit, kamu darabkan dengan 8 lah. Nanti jawapan kamu jadi kilo kilo bit. Pandai-pandailah. Soalan ni biasa dia ganggu kita. Dia ada pengganggu. Jadi kamu kena ingat satu byte tu adalah 8 bit. Maknanya S ni terdiri daripada 000004 campur 00004. Kombinasi 4 tu dia akan jadi satu aksara. Tapi nanti kita tengok macam mana kalau kita dah tukarkan dia jadi 100 byte ya. Baru kita nampak dia punya bit tu. Tapi bit dia bukan asas 8, dia asas 16. Jadi bilangannya tidaklah 8, dia cuma 4 saja. 4 tu sama dengan 8 sebab dia asas dia 16. Bukan 8, dia jadi 4 ya. 4 tu dia jadi 4. Tapi kita tengok nanti. Okey, so yang ini dalam data TXT. Sekarang ni data ini kita masih boleh fahami. Adalah menjadi satu masalah kepada kita bila hackers tahu kita simpan dalam data.txt. Tapi sebenarnya kalau yang beginner punya hackers, dia tak tahu kita simpan dalam data.txt ya. Sebab PHP dia sembunyikan perkataan data.txt tu. Nanti cikgu tunjuk. Dalam demonstrasi cikgu tunjuk dekat mana dia sembunyikan. Tetapi hackers yang sejati, dia boleh kesan nama data ni. Kalau perkataan kita ni adalah satu perkataan rahsia, dia boleh baca. Sebab kita tidak menyulitkan dia. So seterusnya kita boleh sulitkan dia ni ya. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak sulitkan dia ni. Okey. Sekarang ni kita dengan menggunakan PHP juga, kita bina laman web yang unik kepada setiap pengguna. Okey. Macam mana kita nak gunakan data tadi tu supaya bila cikgu masuk lain, bila orang lain masuk lain. Okey, contoh macam ni ya. Okey, unik ni sebenarnya bermaksud paparan berbeza bagi pengguna yang berbeza. Data dapat memainkan peranan. Okey, data sahaja boleh membezakan antara dua user. Mungkin bila cikgu masuk, dia kata, "Hai Azmi." Macam tu. Mungkin bila orang lain masuk, mungkin cikgu Nurul masuk, dia kata, "Hai Puan, hai Mem Nurul." Macam tu. Jadi, setiap perbezaan ni boleh dimainkan peranan oleh data. Tetapi bila kita dah belajar CSS nanti, dia juga boleh dimainkan peranan oleh kedudukan, oleh warna dan sebagainya ya. Baik, caranya ialah yang pertama, untuk membezakan setiap pengguna mesti ada ID ataupun apa-apalah pengenalan yang unik ya, nombor kad pengenalan ke, username ke, nama ke ya, dan sebagainya. Setiap pengguna akses halaman yang berbeza. Bila ID dia berbeza, halamannya berbeza. Halaman berbeza ni perkataan ataupun data berbeza pun dia dah kira berbeza ya. Okey, maklumat yang dipaparkan juga berbeza mengikut pengguna. Pengguna nanti ada macam-macam level, ada user, ada guest, ada admin kan. Okey. Baik, kita coding balik. Kalau tadi kita ada index, yang ini kita save sebagai index2.php ya. Index 2 ni pun kita kena tulis sebab browser dia cuma default dekat index.php. Bila kita nak menggunakan atau membenarkan pengguna memasukkan data, kita kena sediakan form. Ini form, nampak ni? Ini form berjenis method. Okey, simple sahaja. Masukkan nama. Untuk yang pertama ni cikgu ajar simple dulu, masukkan nama. Kalau tak nak masukkan nama, boleh masukkan ID ke, masukkan nombor kad pengenalan ke dan sebagainya. Tapi cikgu nak yang mudah dulu, cikgu masukkan nama. Tapi kita gunakan nama yang berbeza lah. Kalau ada orang lain nama Azmi, dah tak boleh gunalah sistem ni. Satu orang saja boleh ya. Okey, ingat bila ada form, kena ada dia punya
tempat untuk melaksanakan arahan form ini. Yang itu kita kena tulis dengan PHP. Kalau kita lihat sekarang ini semua sekali kita tulis dengan HTML. Cuma if ini kita tulis dengan PHP. Nampak ni, ini buka PHP, ini tutup PHP, ini arahan if. If adalah struktur kawalan. Jadi struktur kawalan kita kena tulis dengan PHP. Tapi yang lain ni strukturnya HTML, form juga HTML. Okey, sekarang kita tengok sambungannya. 15 sampai 28 ni adalah PHP. Ini mula PHP, nampak ni. Ini tutup PHP. Maksudnya dalam struktur HTML ni, PHP ni dia boleh duduk berkali-kali. Buka PHP, ada coding PHP, tutup PHP. Lepas tu HTML semula. Kemudian selepas tu kalau ada nak guna lagi PHP, mulakan dengan buka PHP, tutup PHP, dalamnya arahan PHP. Okey, ini contoh. Dia akan proses nama yang dimasukkan tadi tu. Sekali lagi nama tu dia akan simpan dalam satu file txt yang baru bernama user.txt. Okey, kita dah ada 4 file sebelum ini. Campur file index 2 ni kita ada 5 file. Nanti PHP akan buat sendiri file user.txt ni akan jadi 6 file. Ditambah dengan file nombor 5 dan file nombor 4 untuk paparan. Jika dia bukan admin, buka file nombor 4. Jika yang masuk tu admin, buka file nombor 5. Ini adalah arahan yang dibuat di dalam PHP ni ya. Ini adalah bahasa pelayan. Okey, senang sahaja. Else ini untuk proses. Proses ini dimulakan dengan ambil data ataupun nama yang dimasukkan oleh pengguna tadi, kemudian ciptakan file user.txt. Apa yang dia nak masukkan, kalau tadi kita ingat fwrite tadi lepas file dia ada string kan. Tapi string itu sekarang ni kita gunakan pemboleh ubah. Maksudnya string ni sama dengan apa nama yang orang tu masukkan. Dan coding ni semua kita simpan dalam index.php. Tapi jangan lupa kita kena tulis 2 lagi skrip, iaitu halaman 5 dan halaman 4. Halaman 5 macam ni. Halaman 5 ni, ini halaman 4 ya. Halaman 4 ni untuk pengguna ataupun user biasa. Okay, ini kita simpan sebagai halaman 4. Yang kedua, yang halaman 5 ni untuk admin. Jadi kita kata laman admin lah. Ini untuk admin edit dia punya info. Ini kita save sebagai halaman 5. Untuk permulaan ini nanti, cikgu akan bagi coding-coding ni, nanti kamu boleh cuba dekat rumah ya. Tetapi hari ni cikgu akan demo nanti macam mana coding ni run ya. Okey, apabila kita run, index 2 tu kita run dia jadi macam ni. Sekarang cikgu masukkan, sebab dia kata tadi masukkan nama anda ya. Cikgu masukkan nama cikgu semua penuh. Bila cikgu submit, dia kata 13. Ingat 13 ni apa? Iaitu aksara nama cikgu tadi. Jadi, cikgu letak satu pautan untuk dia buka halaman 4 ya. Okey. Masuk klik di sini. Kalau kita tengok dekat coding tadi. Coding yang ini. Coding index 2 ya. Ni. Masuk. Klik di sini. Di sini dia akan hyperlink ke halaman 4. Kalau dia admin, keluar juga perkataan masuk. Klik di sini. Perkataan di sini dia akan hyperlink kepada halaman 5 ya. Okey. So kamu dah tahu maksud di sini ni. Ini adalah hyperlink. Bila cikgu klik di sini, dia akan kata salam kunjungan Azmi. Ya. Azmi Sulaiman ni berada dekat dalam user.txt. Perkataan disimpan dalam user.txt. Tetapi salam kunjungan ke RMC, kami sedang belajar penskripan web ini berada dekat data.txt. Jadi dekat laman web ini dia telah import ataupun panggil 2 file. Ini teks yang berada dalam file user.txt. Ini teks yang berada dalam file data.txt. Okey, baik.
Kalau tadi yang masuk orang lain, katakan masukkan nama lain, dia keluar nama lain lah. Jadi bila cikgu masuk, dia kata Azmi. Bila orang lain masuk, dia kata orang lain lah. Jadi berbeza, walaupun yang berbeza itu cuma data di sini, inilah yang dipanggil Unix. Tapi cikgu belum lagi gunakan CSS ya. Kalau nanti kita dah buat sistem, mungkin CSS, dia boleh warna pun berbeza. Macam-macam lah. Tetapi cikgu tak ada CSS, jadi dia putih saja. Jadi sekarang ni yang berbeza baru nama. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Baik. Kita ulang balik indeks 2 ni. Kalau admin masuk, admin masukkan perkataan admin. Tadi dalam coding dia cam, bila yang masuk tu dia punya nama tu admin, dia akan buka halaman nombor 5 ya. Okey, 5 ni bermaksud aksara untuk perkataan admin tu. A-D-M-I-N, memang 5 ya. Okey, bila klik di sini, dia buka page halaman 5. Nampak? Dia buka halaman 5. Halaman 5 tu adalah laman admin yang boleh edit maklumat. Maklumat asal tadi ialah salam kunjungan ke RMC, kami sedang belajar penskripan web. Kalau admin tulis dia perkataan yang lain, perkataan itu akan masuk ke dalam data.txt. Jadi perkataan yang lama tu hilang. Ya, contoh. Okey, nanti kita buat demo lah ya. Okey, jadi apakah di laman web yang unik? Kalau berdasarkan yang tadi tu, pengguna log masuk, kemudian dia dapat buka page pengguna. Kalau admin yang log masuk, dia akan buka page yang lain. Nampak ada 2 page. Jadi laman web yang unik, selain daripada dia boleh buka page yang berbeza, yang unik begini, dia juga ada pengguna yang berbeza. Ini kita kata pengguna yang pelbagai peringkat ataupun level ya. Kalau dia bukan pengguna dan bukan admin, dia boleh jadi kumpulan yang ketiga iaitu guest. Guest mungkin tak boleh buka yang ini, dia buka page yang lain lagi. Macam tu ya. Okey. Jadi ciri-ciri laman web yang unik, mempunyai pengguna yang berbilang, mungkin ada user, ada guest, ada administrator ataupun admin. Baik, tadi kita tak ada lagi sistem pendaftaran ya, tapi kalau betul-betul nanti dah jadi sistem, kita boleh sediakan borang untuk pendaftaran, okey ya. Kemudian bila log masuk, kandungan pun berbeza, okey ya. Data biasanya laman web yang unik, datanya disimpan, kalau tadi disimpan dalam dokumen ya. Okey, yang tadi disimpan dalam dokumen. Kita belum lagi tengok pengkalan data. Kalau dengan cara tadi tu, disimpan dalam data.txt ataupun user.txt.